Sihat. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga buat seluruh jemaah SPAK. SPAK ni sahabat pencinta Al-Quran. Sebenarnya, saya dah lama dah dengar SPAK ni. Tapi belum ada rezeki untuk berspak dengan bonda-bonda semua. Sebab saya antara tenaga pengajar lah di YBIM, Yayasan Bina Insan Malaysia, dan juga GNI Gubernur Iman. Dua-dua tu saya pengajar tetap lah, dan juga usia saya 32 tahun. Saya bertauliah Jawi dan juga Jaiz, dan juga antaranya panel Ihya Ramadan Asra Awani dan juga panel Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Itu antara serba sedikit lah bondaannya tentang diri saya. Orang kata orang muda lagi lah. Sebab tu saya bahaskan diri saya dengan bonda-bonda lah. Sebab bonda-bonda ni usianya mungkin usia mak saya yang sudah berusia, insyaAllah. Wallahualam. Baik, kita teruskannya. Untuk hari ini sebelum saya teruskan, mungkin saya boleh sebut ada tak mungkin mereka-mereka tu dengar suara saya ataupun tidak, ataupun kurang jelas, segalanya jelas? Jelas, tak jelas. Ya, Alhamdulillah. jelas. Baik, hari ini kita cerita tentang ziarah ke alam barzakh. Seperti sedia maklum, kelas di SPAK ni juga ada tentang 40 hadis tentang ziarah ke alam barzakh. Makna ziarah ke alam barzakh ni bukan hanya kita cerita hanya sekadar cerita, tetapi merasainya dengan jiwa. Sebab tak semua benda dalam kehidupan kita kena lupa. Dan Nabi SAW sebut, orang yang paling cerdik adalah orang yang ingat mati. Yang paling cerdik adalah ingat mati. Kenapa Nabi kata begitu? Sebab ada benda lain kita tahu tarikhnya, kan? Tapi ada satu benda kita tak tahu tarikhnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah SWT, kita boleh memilih macam mana kita nak mati. Tapi kita dipilih tarikh kematian. Kita boleh milih, ya Allah, aku nak mati ketika mana sujud. Aku nak mati ketika salat. Aku nak mati ketika mana baca Al-Quran. Aku nak mati ketika mana aku sedang berada dalam majlis ilmu. Kita boleh minta Allah Ta'ala. Cuma tarikh kematian tu tetap menjadi rahsia Allah Ta'ala. Kan? Menjadi rahsia Allah Ta'ala. Sebab itu, ada satu perantaraan hidup dan mati ini adalah satu benda yang kita kena ingat. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kita ni mesti akan merasai mati. Bila kita sebut tentang mati, bukan bermakna kita nak mati. Tapi ingat sesuatu yang pasti, iaitu tentang kematian yang mungkinlah sekejap lagi dijemput, ataupun yang mungkin sebentar lagi, ataupun bila-bila masa saja kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari ini saya memilih tajuk ni sebab apa? 2 hari yang lepas, antara murid saya lah, saya mengajar di kuliah Duha Muslimat di Masjid Al-Imam Ghazali. Pada masa yang sama, mendapat berita antara salah satu anak murid saya lah, usianya 72 tahun. 72 tahun ni kira berusia lah, meninggal dunia. Dia seorang yang istiqamah. Duduk di hadapan saya belajar. Selagi dia ada masa, dia datang belajar. Sebulan saya tak jumpa dalam kelas saya. Mungkin disebabkan sakit ke apa, saya tak pasti. Tiba-tiba dengar berita dia meninggal dunia. Di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu benda yang kita tak pasti. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kata Allah, aku mengetahui apa yang berlaku di hadapan kamu dan juga apa yang berlaku di belakang kamu. Sebab tu hari ini contoh, hari esok adalah menjadi rahsia. Semalam bukan lagi rahsia. Hari ini alhamdulillah kita diberikan usia. Tapi apa yang kita boleh buat dengan usia, Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Dan sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, aku menjadikan ayyukum ahsanu. Alladhi khalaqal mauta wal hayah. Mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat amalan terbaik di kalangan kamu. Sebab itu kata Nabi SAW, kalau kita ada sifat iri hati, tak perlu kita iri hati, kata ulama, tak perlu kita iri hati kepada orang yang mempunyai kereta besar. Tak perlu kita iri hati pada mereka yang ada motor besar. Kita tak perlu iri hati dengan mereka yang ada rumah besar. Kita tak perlu iri hati dengan mereka yang ada kekayaan. Tetapi kata Nabi SAW, kita perlu iri hati dengan dua golongan ni. Yang pertama, mereka itu yang menjadikan Al-Quran siang dan malam itu sebagai peneman. Dia baca. Sebab Quran ni dia special, mak-mak ya. Ibu-ibu yang saya kasihi. Quran ni dia special. Sebab tu Spark ni sahabat pencinta Al-Quran. Pencinta ni hubbun. Maknanya dia rasa sayang sangat dengan Quran. Sebab Quran ni dia bukan hanya takat dibaca. Nabi kata, Iqra'ul Quran. Baca Quran yang akan datang sebagai syafaat di hari kiamat. Bahkan Nabi SAW mengatakan juga bahawasanya antara amalan-amalan yang menyelamatkan kita di dalam kubur iaitu membaca surah Al-Mulk 30 ayat. Bayangkan kalau 30 ayat saja dah selamatkan kita daripada azab kubur, agak-agak 30 juzuk macam mana? Sudah menjadi peneman kita di alam kubur. Sebab itu di sini saya nak ingatkan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tak perlu dengki dengan kekayaan orang. Tetapi bila kita tengok orang itu siang dan malam pegang Quran, baca Quran. Sebab pada zaman milenial ini, zaman teknologi ini, bukan kata kita, anak-anak kita, hatta sekalipun kita tengok di mana-mana, sekalipun di kedai makan, orang berkumpul ramai-ramai untuk berjumpa satu sama lain pada masa yang sama, begitu juga keadaannya. Apa disebut keadaannya? Begitu juga keadaannya apabila masih juga dengan handphone. Sebab itu sangat-sangat limited mereka-mereka yang menjadikan Quran keutamaan daripada handphone. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat yang kedua, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maksud dia, petunjuk bagi kita adalah Quran. Sebab tu kalau ibu-ibu tengok, saya mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu semua juga adalah orang yang sentiasa menjadikan Quran siang dan malam sebagai sahabat. Sebab tajuk kita Spark, bukan tajuk kita Spark, maknanya kita bina satu NGO dipanggil nama sebagai Spark. Dan juga Nabi SAW kata, antara golongan yang kedua yang kita boleh iri hati dengan dia. Apa dia? Iaitu mereka-mereka itu yang dikurniakan Allah harta, lalu digunakan hartanya siang dan malam untuk bersedekah ataupun berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka-mereka ini kita boleh iri hati dengan mereka. Iri hati ini bukan maksud kita jatuhkan dia. Maknanya kita tengok, ya Allah hebatnya dia. Dia kaya tapi dia suka infak. Berbeza dengan orang kaya tapi tak mau infak. Berbeza dengan orang kaya tapi dia tak suka infak. Maknanya di sini jelas satu perkara tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu dalam kehidupan kita, sekel dalam kehidupan kita. Saya nak bawa satu benda. Sebab apa? Kita ni ada satu benda yang kita kena ingat. Dekat atas dunia ni, bila Imam Ghazali mengatakan kepada anak muridnya, mengatakan apakah yang paling hampir dengan kita? Maka disebutkan anak-anak murid yang paling hampir dengan kita adalah keluarga kita. Maka kata Imam Ghazali, tak, yang paling hampir dengan kita adalah kematian. Sebab tu besok bila kita mati, kan? Besok kalau kita mati, 3 benda yang akan ikut kita. 2 akan balik dan 1 akan tinggal. Yang pertama apa? Yang ikut kita adalah keluarga kita. Yang kedua harta kita. Dan yang ketiga amalan kita. Bila sebut tentang amalan kita, maka setelah kita dikebumikan di dalam kubur, maka yang tinggal adalah amalan kita. Yang lain akan balik di atas dunia. Dan mereka itu akan menyelesaikan hidup cara manusia seperti mana biasa. Sebab tu merujuk pada ayat
Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya nak ajak semua, bonda-bonda yang dikasihi, bonda-bonda yang dimuliakan, bonda-bonda yang ahli syurga, saya nak ajak satu benda dalam hidup kita, ada satu benda yang perlu kita utamakan, iaitu amal ibadah kita. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan beribadah kepadaku. Kata Allah Ta'ala dalam Quran. Hari ini, saya sangat memuji siapa-siapa yang hidupnya siang dan malam, duduk mencari ilmu siang dan malam, mendengar kalam Allah, mendengar hadis Nabi SAW, tak lain tak bukan, ia satu bekalan untuk kita tempuh hidup, untuk kita masuk ke alam barzah. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT. Okay, baik. Kata Nabi SAW, aksiru min zikri hadimil ladzatil maut. Perbanyakkanlah daripada mengingati yang memutuskan segala kesedapan, iaitu mati. Maka mati ni bukan satu perkara yang kita perlu lupa. Kita kena ingat. Tak kira muda, tak kira tua. Dan juga Nabi kata apa? Aksiru zikra hadimil lazzati fa innahu la yakunu fi kasirin illa qallalah wala fi qalilin illa ajzalah. Perbanyakkanlah mengingat yang memutuskan segala kesedapan, iaitu mati. Kerana tidaklah ia kematian berada pada ketika banyak, iaitu banyak angan-angan dan keduniaan akan melainkan akan menyedikitkan. Bila kita ingat mati, kita akan kurang. Kita akan kurang pada syahwat dunia. Kita akan kurang, jadi hidup kita menumpu kepada akhirat. Dan tidaklah ia kematian berada pada ketika sedikit, iaitu sedikit amal ibadah, melainkan akan membanyakkannya. Sebab tu hari ini saya memilih tajuk ni bukan untuk kata, lah ustaz ni mentang-mentang kami ni dah berusia, ustaz duk pilih alam barzah. Tak, saya mengajar sambil pada masa yang sama, saya pun ingat kat mati. Sebab hari ini tak semua orang rasa dia boleh lama hidup kat dunia ni. Kadang-kadang kita boleh cepat mati, kita boleh lambat mati. Sebab tu hari ni saya bawa tajuk ni nak bagi pada ibu-ibu ingat semula. Apa yang perlu dan apa yang tak perlu. Kadang-kadang kita ni berkejar-kejar. Kadang-kadang kita ni bertungkus lumus untuk dunia, tetapi jarang bertungkus lumus untuk akhirat. Kadang-kadang kita ni sungguh beribadahnya. Kadang-kadang kita sungguh beribadah tapi kita lupa matlamat kita ibadah tu adalah untuk kita mati. Sebab tu ketika mana Sayyidina Uthman duduk di pinggiran kubur. Pinggiran ni masuk di tepi-tepi kubur. Benda kita habis pukul berapa lah? Nak tahu Ustaz lah? Pukul 9.30 macam tu, Ustaz? 9.30 9.35 sekitar 1 jam untuk Okey, baik. siaran. Takut bercerita-cerita, takut lupa pula. Okey, terima kasih Bunda Ria. Okey, ketika mana Sayyidina Uthman dia duduk. Tuan-tuan, duduk di pinggir-pinggir kubur. Maka di saat itu Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Uthman dia menangis dia tu janggut sampai basah. Bukan sikit benda ni, sampai basah janggut dia. Tuan-tuan, sampai basah. Lepas tu sahabat pun mengatakan, wahai Uthman, kenapa kau menangis sampai basah janggut? Sahabat ni kalau duduk dekat sebelah kubur, habis janggut dia basah. Kan engkau Osman, kau duduk dengan Nabi. Nabi selalu ceritakan kepada kau perihal dunia akhirat. Kenapa kau menangis dalam keadaan sedemikian? Maka kata Osman, bahawasanya aku mendengar kata Nabi SAW, tentang yang terhormat Allah, kata Nabi apa? Sesungguhnya kubur ini adalah persinggahan yang pertama. Maka siapa yang dipermudahkan urusannya di dalam kubur, maka permudahlah urusannya di hari akhirat. Maka kata Uthman, kalau sukarlah perjalanannya di kubur, maka sukarlah perjalanannya di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Matlamat kita sekarang ni, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita nak balik pada Allah Ta'ala, lagu mana? Kata orang Kedah lagu tu. Lagu mana kita nak balik pada Allah Ta'ala ni? Yalah, kita zaman-zaman kita dulu memang kita jahil. Kadang kita kerja pun pakai skirt nak. Skirt atas lutut nak. Kata orang nak belajar agama ni, payah lah kata dia.
Tak, memang payahlah semua kita semua bahasa Kedah kata apa? Memang payah. Kan sekarang ni ibu-ibu, kalau kita duduk pakat renung seorang-seorang duduk kan, bukan duduk saja, kan, kita bukan duduk saja, kita renung balik. Kalau Allah Ta'ala ambil kita, sat lagi tak payah lama, hak sekarang pukul 8.50, sat lagi dalam 9 suku Allah Ta'ala ambil kita. Agak-agak tempat kita kat mana? Kan? Kadang-kadang ada orang, dia dah usia dia tinggi, tapi dia masih lagi berangan dengan dunia. Cuba kita bayangkan sekejap, sejenak, bila mana kita duduk pada satu tahap yang mana malaikat Israel sedang menghampiri kita, agak-agak apa perkataan yang kita nak ucap. Ada di kalangan mereka, tuan-tuan, akan katakan, wahai Israel, bagi aku kesempatan untuk bertaubat. Wahai malaikat Israel, aku tak bertudung lagi, bagi aku bertudung dulu. Wahai malaikat Israel, aku ni masih muda, berikanlah masa untuk aku sampai tua. Kalau ungkapan tu boleh disebut ketika mana nampak malaikat Israel. Kata Nabi SAW, bila kita nampak malaikat, maka kita akan mati. Selagi kita tak nampak malaikat, selagi itulah kita ada rezeki untuk hidup. Maka bayangkan ibu-ibu, mereka-mereka tu yang dijauhkan daripada mengingati mati. Apakah mereka akan ungkap? Datang malaikat Israel. Israel ni datang kepada kita untuk cabut nyawa kita. Pada masa yang sama, dia cabut nyawa kita. So, bila dia cabut nyawa kita tu, saat dia datang tu, dia tak cabut. Contoh, dia bagi kita peluang. Sebab Allah kata dalam Quran, a'ajaluha, kita ni bila sampai nyawa, Allah Ta'ala takkan bagi lewat saat, cepat saat pun. Tapi cuba bayangkan 10 ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Apa ungkapannya? Ya Allah, wahai Israel, kau izinkan aku untuk taubat. Wahai Israel, kau izinkan aku supaya aku dapat tutup aurat. Israel, kau jangan cabut nyawa aku dulu. Biarlah aku baca Quran. Ungkapan-ungkapan tu akan berlaku jika kematian berada di hadapan. Sebab tu tuan-tuan, bila kematian tu kita lupakan, benda yang kita tak patut buat, kita akan buat. Kita akan langgar. Kita akan terus buat. Sebab apa? Kita tak nampak kematian yang kita ingat tu sebagai kebesaran yang perlu ada dalam diri kita. Tapi kalau mengutamakan kematian, pasti kita jadi orang yang selalu bertaubat. Mesti kita jadi orang yang selalu menutup aurat. Mesti kita jadi manusia-manusia yang menyegerakan ibadahnya. Sebab ulama kata memang perkara tu yang akan berlaku pada orang yang ingat mati. Tapi hakikatnya apa tuan-tuan? Hari ni kita tak rasa benda tu. Patut anak-anak muda sekarang solat sengaja ditinggalkan. Sebab tu anak-anak muda tak berasa salah bila pakaiannya ketat-ketat. Lepas tu sekarang anak-anak muda yang hampir menjejakkan usia dewasa, mereka tak tahu adanya alam barzah sebagai pembalasan. Sebab itu hari ini saya nak sampaikan satu benda, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berfirman kepada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu, kita, dan ahli keluarga kamu, anak-anak dan keluarga kita, daripada azab api neraka. Hari ini saya nak sentuh satu benda. Kalau ibu-ibu satu orang yang suka mencari ilmu, kalau ibu-ibu satu orang yang suka mendengar ilmu, kalau ibu-ibu satu orang yang istiqamah dalam majlis ilmu, kita nak masuk surga bukan seorang-seorang, kalau boleh dengan ahli keluarga kita. Kita nak selamat dalam kubur, bukan kita seorang-seorang, kalau boleh kita nak ahli keluarga kita. Sebab apa saya sebut ayat ni? Besok di akhirat kelak, saat Allah Ta'ala ingin memasukkan kita ke dalam syurga, ada perkara yang menghalangi, kata malaikat, bahawa anakmu berada di neraka. Apa dia kata? Wahai Allah, ibuku, ayahku tidak pernah menegurku untuk salat. Ibu dan ayahku tidak pernah menegurku untuk menutup aurat. Maka kata Allah, wahai malaikat, bawalah ibu dan ayahnya masuk ke dalam neraka. Hari ini saya nak sebut, kita semua mati. Anak-anak kita mati, suami kita mati, anak kita keliling kita semua akan mati. Tapi satu benda yang kita kena ingat, bahawasanya ingatkan mereka bahawasanya mati ini bukan segala penyelesaian. Kata ulama, mati ini adalah satu perpindahan ke perpindahan kampung ke satu kampung, satu alam ke satu alam. Bukannya kita kata, oh Ustaz, maknanya kalau kita mati selesai semua. Tak, perhitungan tu berlaku setelah mati.
Sebab tu waktu hidup adalah untuk beramal. Setelah mati, amal tadi akan membantu kita di dalam kubur. Ingat sampai bila-bila. Kan kadang saya sedih sebab ada di kalangan kita mak ayahnya sangat baik. Ada yang menjadi Bilal, ada yang menjadi pengurusi masjid, ada yang duduk dalam kuliah muslimat, tapi anak-anaknya pakaian serba-serbi tidak kena dengan syariat. Adakah mati ni untuk kita sahaja, ibu-ibu? Adakah mati ni hanya untuk kita yang dah tua saja, ibu-ibu? Adakah hanya mati ini bagi peringatan bagi mereka dah nak dekat mati? Tidak. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak kira muda, tak kira tua, tak kira sihat, tak kira sakit, tak kira susah, tak kira senang. Bila Allah Ta'ala berkenak, ianya akan mati. Sebab itu, ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut ketika mana mereka-mereka tu dalam kubur, meminta kepada Allah Ta'ala, qala rabbirji'u. Kata Allah dalam Quran, mereka-mereka dalam kubur tu minta, qala rabbirji'u, bangkitkan kami wahai Allah. Qala rabbirji'u, bangkitkan, hidupkan kami semula, bangkitkan kami, hidupkan kami, supaya kami dapat melakukan amal-amal saleh. Supaya kami dapat bertaubat, supaya kami dapat salat, supaya kami dapat baca Quran. Tapi tidak ada. You don't have time. Your time is ended. You don't have time. You don't have time. Different we and the people in the grave is time. Wal asr. Innal insana la fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis sabr. Wal asr. Different we and the people in the grave is time. They don't have time, but we must have time for Allah. We must find time for Allah because we still alive. Is you not a dead, you still alive. So when you live, you must know what you want to do to be a best in your life, to be a taqwa person, inshallah. Sebab tu cuba ingat balik. Sebab tu beza kita dengan orang-orang yang dalam kubur adalah masuk. Kita ada masa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal asr. Innal insana la fi khusr. Tentang masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ada mereka sihat tapi tak salat. Ada mereka sakit, berdurusan jauh daripada Allah. Ada mereka kaya, sama juga jauh daripada Allah. Ada yang miskin, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini tuan-tuan, cuba fikirkan apa yang kita nak sebenarnya dalam kehidupan kita. Sebab kadang-kadang kita ni kata susah, senang. Apa yang saya dapat sebutkan hari ini, pun rahmati Allah, kembalikan matlamat kita sebagai orang Islam, sebagai kehidupan cara Islam, bahawasanya setelah mati kita mempunyai kehidupan. Nabi SAW sebut, boleh jadi kubur kamu itu daripada taman-taman syurga dan juga kawah-kawah api neraka. Bayangkan kalau rumah kita di dunia ini kita nak cantik, kita kena usaha. Tetapi dalam kubur, nak menjadikan kubur kita taman-taman syurga, kita kena usaha, beramal, meninggalkan kesenangan, bersusah-susah dengan amalan. Pagi kita tahajud, lepas tahajud 2 rakaat, kita tasbih, kita taubat, kita hajat. Kemudian kita solat 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu solat subuh berjemaah, solat isra', solat duha. Lepas tu ba'diyah, qabliyah, solat zuhur, asar, jemaah. Semua perlakuan itu untuk kita jadikan kubur kita sebagai taman-taman syurga. Kita tak mau menjadi orang yang mana kata Allah, qala rabbirji'u. Ya Allah, bangkitkan aku semula. Kerana apa? Penyesalan ketika mana di atas kubur, tuan-tuan yang terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Ini saya nak sebut ni, bagi kita faham. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkata di dalam satu kitab, Mau'izah al-Mu'minin min Ihya Ulumuddin, mengatakan manusia itu terbahagi kepada 3 golongan.
Adakah golongan ini termasuk di dalam kita? Wallahu a'lam. Kata Al-Imam Ghazali, 3 golongan manusia berkaitan dengan kematian. Yang pertama, golongan yang tidak ingat mati. Bahkan sangat jauh daripada mengingatinya dan lebih sibuk dengan urusan keduniaan. 1. Yang kedua, golongan yang banyak ingat mati untuk menimbulkan rasa gerun supaya dia lebih banyak bertaubat. Golongan ini kadang-kadang, tuan-tuan rahmati Allah, kadang-kadang dikatakan tidak menyukai mati kerana berasa takut kalau dia tidak sempat bertaubat sepenuhnya, di samping mahu menambah kebaikan dan meningkatkan bekalan akhirat. Dan yang ketiga, kata Nabi kata Imam Ghazali, golongan yang sangat menanti-nantikan saat kematian itu kerana berasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Tengok, ada 3 golongan yang berkaitan mati pada manusia ke atas dunia. Yang pertama apa? Orang langsung tak ingat mati, sibuk dengan urusan dunia. Yang kedua, orang tu banyak ingat mati tapi dia banyak bertaubat dan dia berasa takut kalau dia tak sempat bertaubat dan mahu menambah kebaikan dan meningkatkan bekalan. Yang ketiga, golongan yang sangat menantikan saat-saat kematian itu kerana berasa rindu untuk bertemu yang Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang mana? Adakah kita yang pertama tak ingat mati, sibuk urusan dunia? Adakah kita yang kedua, iaitu golongan banyak ingat mati, takut tak sempat taubat, di samping itu kita beramal? Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, iaitu apa? Golongan yang menanti-nanti saat kematian itu kerana berasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Ada 3 golongan. Ada mereka-mereka tu rindu nak mati. Ada mereka-mereka itu tak takut mati. Bagi macam kita ni, mungkin kita nombor 2. Kita takut mati. Kita ingat mati dan kita bertabat dan kita beramal. Dikisahkan ada satu orang raja dan seorang pengemis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Raja ni dia suka, sultan ni panggil sultan. Dalam kitab tu diceritakan oleh Imam Hanafi. Saya lupa. Sultan ni dia bawa kuda. Gedegduk. Kan? Dia bawa kuda. Sultan ni dia punya belagak sombong luar biasa. Tuan-tuan. Sultan ni kadang dia ada kuda. Pada masa yang sama dia baju dia pun mahal. Dia pusing kampung dengan berlagak. Tiba-tiba ada satu orang lalu di hadapannya. Dia kata, wahai si fulan, dekatkan telinga kau kepada aku. Dekatkan telinga kau kepada aku. Dekatkan telinga kau kepada aku. Dia kata apa? Wahai orang tua. Dia kata, wahai orang tua, kau ni tak kenal aku siapa. Sibuk-sibuk pasal nak minta aku punya ni ke depan. Contohlah. Lepas tu dia kata, sekali akurlah sultan itu meletakkan telinga yang naik kuda tu dekat mulutnya tukar orang tua tadi. Dan dia kata apa? Sesungguhnya aku ni adalah malaikat maut. Sombongnya tadi, malaikat maut mencabut nyawanya seolah-olah ranting yang patah daripada dahan. Jatuh kerana sifat sombongnya. Sebelum dia nak tarik nyawa tu, tuan-tuan, dia kata apa? Wahai malaikat Israel. Sultan dia kata apa? Izinkan aku jumpa ahli keluarga aku. Izinkan aku dulu bertaubat, kata malaikat Israel. Tiada saat bagimu lagi, maka tetaplah kematian bagimu. Sebab tu kita tak boleh ada sifat-sifat mazmumah. Kita tak boleh ada sifat-sifat yang buruk. Na'udzubillah min zalik. Dan kemudian orang tua tadi setelah dicabut. Orang tua tu siapa? Malaikat Israel. Dia pun cabut. Kemudian dia jumpa satu orang yang warak, orang alim yang beribadah. Maka dia kata, wahai orang alim, dekatkan telinga kau sedikit kepada aku. Maka dia kata, wahai orang alim, aku ni adalah malaikat Israel. Apa kata dia? Sesungguhnya aku menanti kehadiranmu. Ini golongan yang ketiga tadi. Aku menanti kehadiranmu. Sudah lama aku menanti kehadiranmu. Maka malaikat Israel terkejut. Dia cakap pada orang alim tu, kau tak minta tangguh nyawa ataupun minta masuk? Dia kata, tidak perlu untuk aku menangguh masa kerana aku rindu untuk bertemu dengan Tuhanku. Sebab kata malaikat Israel, sebelum ni aku cabut nyawa seseorang, dia minta tangguh.
Tapi aku pelik kau tak minta tangguh. Kenapa aku perlu tangguh? Sedangkan bila aku mati, aku bertemu dengan Rabbku. Aku rindu untuk bertemu dengan kekasihku, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, kalau begitu, baiklah. Apakah hajatmu? Israel tanya dia, apa hajatmu? Dia kata apa? Izinkan aku berwuduk dan salat. Saat aku ketika sujud, maka tariklah nyawaku. Patut orang alim pun pergilah ambil wuduk. Waktu dia salat ketika mana sujud, tariklah nyawanya oleh malaikat Israel. Perbuatan yang paling hampir kepada Allah Ta'ala ketika mana salat adalah sujud. Bila sujud, Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Itulah yang paling hampir kepadanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Matinya mulia dalam keadaan sujud. Berbeza dengan kematian yang pertama tadi. Yang sultan tadi itu, sebelum dia cabut nyawa orang alim, dia seorang yang tak fikir dia mati. Sebab dia ada segala-galanya. Dan dia lupa dan dia nak urusan dunia. Tiba-tiba mati datang. Bila mati datang, dia terkejut. Bila dia terkejut, seolah-olah dia minta tangguh. Tak. Tapi orang alim itu, orang yang bersedih ingat mati, kerana mati itu adalah pertemuan dengan Tuhannya. Bila pertemuan dengan Tuhannya, maka dia rasa rindu. Dan dia tak menolak langsung bila datang kematian. Ini yang kita nak jadi. Bukanlah orang yang terkejut saat datang kematian. Bila datang kematian, kitalah orang yang paling sedia. Wallahu a'lam. Dan rahmati Allah. Tengok, kata Imam Syafi'i. Wa man nazalat bisahatihil manaya fala ardun taqihi wala sama'u. Dan sesiapa pun yang dihampiri oleh janji kematian, maka tidak ada bumi dan tidak ada langit boleh melindunginya. Saat tiba kematian, tak ada seorang pun yang boleh menghalangnya, termasuk bumi dan langit. Makna ketetapan tu dah berlaku. Si Fulan dia meninggal pada waktu ni, si Fulan meninggal pada saat ini, bagaimana dia mati, semua itu telah berlaku, maka tiada siapa yang dapat menghalangnya daripada kematian tersebut. Wa ardullahi wasi'atan walakin idza nazalal qada daqal fada'u. Bumi Allah teramat luas, namun ketika takdir kematian menjemput, tempat mana pun akan terasa sempit. Bumi Allah teramat luas. Wa ardullahi wasi'atan walakin idza nazalal qada daqal qada'u. Ketika takdir menjemput, iaitu kematiannya menjemput, tempat mana pun akan terasa sempit. Sempit sebab apa? Tak boleh lari mana dah. Sebab mati itu dah menghampiri. Kecil dunia ini kerana apa? Saat mati, tiada apa-apa melainkan nyawa itu dicabut oleh malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan, kedinginan. Sejuk kita sorak-sorak. Datang kematian, Allah Akbar, takutnya aku. Datangnya malaikat Israel atas kiriman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bergantung pada amal kita. Kalau baik, datanglah Israel dalam wajah baik. Kalau buruk, datanglah wajahnya dengan keadaan yang buruk. Siapa kita, cara kita hidup hari ini, kata Imam Ghazali, menentukan cara kita mati sebentar lagi. Cara hidup kita hari ini menentukan cara kita mati. Maka kalau hidup kita dengan ketaatan, tak tinggal baca Quran, sentiasa baca Quran, sentiasa melazimi salat di awal waktu, sentiasa melazimi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa melazimi ibadah-ibadah sunat, sentiasa melazimi perkara-perkara dengan ketaatan, maka mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tu jangan lupa amalkan 10 doa ini. Mesti tiap-tiap hari minta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqa wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afu indal hisab. 10 baca 10 dapat. Wallahu alam. Sebab tu dalam hidup kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Hak ni kita nak sebut. Mati su'ul khatimah. Perjalanan kita ke sana. Perjalanan kita bukan mencari dunia sampai lupa mati. Tapi perjalanan kita macam mana kita nak mati. Mula pada hari ini, detik ini, Bonda Ania boleh ke 15 minit nanti kita buka soalan untuk dijawab? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Boleh? Ya, boleh. Tak dengar lah Silakan. suara. Okey, boleh, Ustaz. Kita buka lah sebab dia yang bertanya soalan. Ya, kita boleh buka soalan sekarang. Ya, silakan. Okay. Untuk yang bertanya, Tak, siapa kemusykilan. saya jelaskan dulu sikit. Okey, baik. Ya? Maka kehidupan kita begitu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Detik hari ini, mula hari ini tuan-tuan, setiap perbuatan kita mesti diniatkan apa yang aku nak bawa untuk mati, niatkan ibadah kita kerana Allah. Ada perkara yang menerangkan kubur kita seperti sedekah. Ada perkara yang menjadikan kubur kita hebat, iaitu dengan membaca Al-Quran. Maka setiap perbuatan-perbuatan itu kita jadikan sebagai cara untuk kita selamat di dalam kubur. Wallahu a'lam. Maka perbuatan ini kita kena buat sampai bila-bila. Jangan lupa kepada kematian. Berusaha untuk hidup dalam keadaan ketaatan agar mati menyebut dalam kebaikan. Itu sebaik-baiknya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Mesti kita nak mati dalam keadaan tersebut. Wallahu a'lam. Okey, baik. Pada in-call message yang saya nampak tadi ada satu soalan. Kalau ada soalan, silakan bertanya ya. Okey, baik. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Kalau tak pandai mengaji, tak baca ilmu, macam mana dalam kabur? Bukan kabur mak kubur. Tu kabur tu lari mak. Masya Allah. Okey, baik. Bonda Nora. Dia bertanya, kan kalau tak pandai baca macam mana? Belajar kalau tak pandai. Ada usia belajar. Tapi Ustaz dah belajar tapi masih belum lagi pandai. Minta Allah Ta'ala supaya pandai baca Quran. Supaya dapat baca surah Al-Ustaz. Tapi tak boleh juga baca macam mana? Dengar surah Al-Mulk. Tapi Al-Mulk ni tak banyak. 30 ayat je. Rugi kalau kita tak baca. Maka bacalah surah Al-Mulk ni. Kalau tak pandai, ngaji. Kalau tak pandai, belajar. Kalau tak pandai, cari guru. Ajarkan Al-Quran. InsyaAllah. Baik. Mudah-mudahan terjawab. Benda Nora Zita. Selamat datang Ustaz. Selamat datang. Nur Laida Untung. Jelas. Okey, baik. Maaf keluar dulu Aisyah Ismail. Dia kata terima kasih Ustaz dan Amin. Mohon undur diri dahulu. Ada pertanyaan soalan? Okey. Dia kata Ustaz daripada Puan Salbiah. Puan Salbiah daripada mana tu? Jauh ke? Puan Salbiah Japar ke daripada Kapar Kelang? Ya Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Dia kata Ustaz ada dalil. Okey, dalil tentang mafhumnya. Malaikat mendatangi kita setiap 70 kali ada mafhum dan hadis ini disebutkan dhaif dan kita boleh beramal. Mengatakan malaikat menjenguk kita 70 kali sehari. Ada mafhum yang mengatakan dalam kitab ziarah ke alam barzah. Cuma kita kena bersedia, bukan hanya yang menziarahi kita malaikat maut, bahkan kita kena ingat sampai bila-bila mati itu mendatangi kita tanpa kita sedar. Hatta sekali yang menziarahi kita tu malaikat maut, kita sendiri tak tahu dia ziarah kita tidak. Tapi sebab tu Nabi ajarkan kepada kita supaya sentiasa ingat mati. Ada mafhumnya, dalilnya. Cuma hadis ni dhaif kata ulama. Wallahu a'lam. Jelas ya Bonda Salbiah? Ya, terima kasih Ustaz. Saya Baik. dari Selangor Ustaz. Baik, ada soalan daripada bonda-bonda yang lain? Silakan bertanya kalau nak tanya.
Ni tak banyak, kita baru masuk sikit dalam bab alam barzah ni. Sebab kita ada ustaz yang mengajar alam barzah. Saya rasa tajuk ni adalah satu peringatan yang baik lah untuk kita. Tak banyak tak apa. Sikit dapat pun tak apa. Ustaz normal ke? Okey, baik. Dia kata ustaz normal ke? Perkataan tu normal. Dia kata ustaz, normal ke bila kita rasa takut nak mati? Sebab rasa banyak dosa dan tak cukup lagi amalan. Tapi nak mati sebab takut tambah dosa lagi. Okey, baik. Dia kata normal. Tapi nak mati. Nabi SAW katakan kita tak boleh minta mati. Kita jangan minta segera mati. Bila kita mati, kita tak boleh beramal, kata ulama. Kita jangan minta nak mati. Cara nak mati tu boleh minta. Tapi jangan minta segera mati. Sebab bila kita mati, kita tak boleh baca Quran dah. Bila kita mati, kita tak boleh baca Quran. Kita tak boleh berzikir. Kita tak boleh tahajud. Kita tak boleh puasa bila kita dah mati. Minta segera mati tak boleh. Tapi bila kita rasa takut nak mati sebab rasa banyak dosa. Semua orang takut nak mati. Ada tak orang yang tak takut mati kat dalam ni? Mungkin boleh angkat tangan. Picit kat tangan tu. Ada orang kat sini tak takut mati? Semua orang takut mati bonda. Makanya sebab apa kita takut mati? Sebab bekalan yang kita bawa ni mungkin tak cukup. Tetapi nak tak nak kita mesti hadapi suasana tu nanti. Nak tak nak kita akan takut. Cara untuk hilangkan rasa takut nak mati, kita kena beramal. Yalah, bila kita cerita bab mati, kita akan terpalit dengan peristiwa kedatangan mungkar nakir, datang menjenguk kita, tanya kita, suaranya saja bagaikan halilintar. Kita pun dengar ustaz cerita, ya Allah seramnya kita dalam kubur tu gelap. Cacing-cacing yang ada, duduklah kita sorang-sorang. Kita panggil orang tak dengar, kita meraung orang tak dengar, kita terkena seksaan pun orang tak dengar. Kita sorang-sorang sebab dia takut nak mati ustaz, dosa banyak. Kita dosa sentiasa banyak. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ni buat dosa. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa tu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadi mereka kalau takut nak mati, semua orang takut. Tapi nak tak nak kita akan mati. Bersedialah dengan amal ibadah sebaik-baiknya sebelum kita mati. Banyak taubat, banyak amalan. It's normal. Bila kita takut mati, sebab apa? Sebab kita banyak dosa dan kurang amalan. Semua di antara kita rasa begitu. Wallahualam. Tapi ada dalam satu hadis Nabi SAW, sahabat tanya, ya Rasulullah, aku benci kepada kematian. Dan kenapa aku benci kepada kematian, ya Rasulullah? Cinta dan rahmati Allah. Tak apa, saya jawab sekejap lagi. Maksud dia apa? Ya Rasulullah, aku benci pada kematian. Lepas tu Nabi SAW katakan, adakah engkau mempunyai harta? Maka kata sahabat, ya, aku mempunyai harta. Sebab tu hati seorang mukmin terikat dengan hartanya. Sebab tu dia benci dengan kematian. Anak Adam, kata Nabi SAW, ada banyak perkara yang dia tak suka. Antaranya cerita bab mati. Yang kedua, sedikitnya harta. Sebab tu harta ni menyebabkan cinta kita kepada dunia. Sebab tu kita benci pada mati. Dia kata, wahai Rasulullah, aku benci pada kematian. Maka Nabi pun kata, kenapa kau benci pada kematian? Tidak tahu ya Rasulullah, aku tak suka dengan kematian. Nabi tanya, kau mempunyai harta? Ya, aku mempunyai harta. Sebabkan hati seorang mukmin terikat dengan hartanya. Sebab tu dia tak nak mati awal. Sebab dia ada harta. Wallahualam. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, jangan disebabkan anak-anak dan juga jangan disebabkan anak-anak dan harta menyebabkan kamu lalai daripada mengingati Allah. Na'udzubillah min zalik. Itulah ibu-ibu terahmati Allah. Maka kena berjaga-jaga dalam kehidupan kita ni. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bertanya, mudah-mudahan menjawab. Takut tu normal, tapi jangan takut tak beribadah. Takut saja tak guna. Okey, baik. Dan soalan seterusnya. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita mengaji dan juga menghafaz beberapa surah, tapi bacaan tidak berapa betul dari segi tajwid? InsyaAllah sedang memperbaikinya. Sekarang makin belajar, makin banyak kesilapan yang figure out. Figure out ni maksudnya keluarlah. Lagi banyak. Okey, baik. Dalam pembacaan Quran,
Kalau kita belajar, maka tak berdosa. Kalau kita tak belajar, kita baca salah, maka berdosa. Jelas? Sebab tu kena belajar sampai faham tajwid, mak lazim kalimi mustaqal, mak lazim harfi mustaqal. Saya mengajar kelas tajwid di Masjid Asy-Syarif Simpang 3 Gombak. Siapa ada orang Gombak boleh datang. Siapa siapa yang datang nak belajar tajwid, saya mengajar di Masjid Asy-Syarif Simpang 3 Gombak. InsyaAllah boleh belajar. Wallahu a'lam. Okay, baik. Jelas yang bertanya Puan Noni? Boleh? Okey, yang kat tangan tu Puan Nur Hasimah nak bertanya, silakan. Sila. Ada yang nak bertanya? Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya bonda. Saya nak bertanya Ya, antara kita istighfar dan solat taubat, yang mana lebih afdal Ustaz? yang afdalnya mak, dalam bertaubat itu mesti bertiga syarat mak. Yang pertama tidak mengulangi, yang kedua menyesali, dan yang ketiga berazam tak nak buat lagi. Solat sunat taubat tidak cukup kalau hanya sekadar solat. Istighfar juga mendatangkan keampunan dosa. Tetapi tidak cukup syarat kalau tak ada tiga ni. Yang pertama menyesali perbuatan dosa. Yang kedua berniat tidak mengulangi dosa. Yang ketiga berazam untuk takkan buat lagi. Maka kalau ada tiga-tiga ni, taubat kita sempurna dalam kitab Al-Imam Ibnu Al-Daibak karangan Al-Ghayah Al-Madlub, amalan-amalan penghapus dosa. Maka tiga ni bersyarat. Kalau istighfar pun pengampunan, kalau solat pun juga satu pengampunan. Dua-dua boleh. Mak duduk dalam kereta, tiba-tiba teringat dosa, lepas tu mengalir air mata. Itu pun dah dikira taubat. Tapi sebaik-baik taubat, biarlah ditikar sejadah. Wallahu a'lam. Terima kasih, Mak. Terima Mudah-mudahan kasih. terjawab. Okey, Kak Nur kat tangan nak bertanya? Sila. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tahu adakah kematian seseorang tu, kita akan mati, kita mengetahui ada tanda-tanda yang kita akan ke arah kematian. Apa yang saya dengar dalam masa 40 hari kita akan mati, kita dapat rasa yang kita ni akan matilah. Betul ke Ustaz? Okey. Baik, terima kasih buat bonda-bonda yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau bonda-bonda mengatakan tentang 40 hari dan 100 hari. Okey, baik. Dia kata Ustaz, betul ke tanda-tanda itu? Baik. Setiap kematian ini adalah rahsia bagi si mati. Setiap kematian adalah rahsia bagi si mati. Sakit kematian juga adalah rahsia si mati. Mungkin ada beberapa riwayat menceritakan, tetapi apakah gunanya menunggu tanda kalau datangnya mati itu tanpa tanda? Sebaik-baiknya jangan menunggu tanda. Beribadah saja seolah-olah besok kita akan meninggal dunia. Jelas bonda no? Jelas tak, tapi saya nak tahu sebab ada orang yang beramal soleh dia akan mengetahui. Adakah itu betul Ustaz? Ya. Betul, saya fahami. Berkata Ustaz, ada orang soleh Ustaz, dia boleh jadi begitu. Dia boleh beramal. Dia boleh tahu dia nak mati. Tetapi tetap juga menjadi rahsia dia bagaimana dia boleh tahu dia mati. Sebab tu bila kita sebut tentang kematian ni adalah rahsia bagi si mati. Apa dia rasa, apa yang dia lalui. Sebab tu Imam Syafi'i kata, beza antara kita dengan orang yang dah mati, yang pertamanya adalah dia sudah tahu bagaimana keadaan sakratul maut. Yang kedua, dia telah melihat wajahnya malaikat maut. Yang ketiga, dia sudah mengetahui bahawasanya bagaimana kehidupan di alam barzakh. Ia tetap menjadi rahsia bagi si mati. Walaupun ada tanda-tanda tersebut kepadanya. Kalau orang-orang soleh, mungkin Allah kurniakan kelebihan, maka dia tahu tanda kematian, maka itu rezeki dia. Tapi apa-apa pun, seperti saya sebutlah kata guru kami, jangan menunggu tanda. Beribadahlah, bertaubatlah seolah-olah kamu mati pada esok hari. Wallahu a'lam.
Terima kasih. Baik, pada jawab soalan bonda yang bertanya di bawah, saya nampak tadi ada satu soalan. Ya Allah, hidupkanlah kami selama engkau tahu kehidupan itu lebih baik bagi kami. Dan matikanlah kami jika engkau. Ini ayat ini adalah doa yang dimasyhurkan di dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Ziarah Alam Barzakh. Sekiranya dia betul-betul mengharapkan kematian, Nabi kata bacalah doa ni yang dituliskan oleh Maria Mustafa. Doa, kalau dia kata betul-betul tak boleh Ustaz, kena mati juga, maka bacalah doa ini. Diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan terjawab. Baik. Ustaz, kalau ibu ayah orang yang taat beribadat tapi anak-anaknya tak mau melakukan ibadah walaupun ibadat. Seseorang ibu daya tidak menanggung akan dosa anak-anaknya yang sudah balik. Kalau sekiranya sudah mendidik tetapi tidak mahu dengar kata, maka terlepaslah kita di hadapan Allah kerana kita sudah berusaha. Tetapi kalau tidak berusaha, kita tidak akan terlepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okay, baik. Berikutnya daripada Rasini Ibrahim, Assalamualaikum Ustaz, betul ke cara mati dan masa mati serta hari mati seseorang itu menggambarkan amalan dan ibadah seseorang masa hidup? Baik, bagi mereka-mereka disebutkan dalam kitab, orang-orang mukmin itu saat matinya, saat berlaku sakrat, Allahumma hawwin alaina fi sakrat, akan diperlihatkan kepadanya apa yang akan dia dapat setelah mati nanti. Maka diperlihatkan segala kebaikan yang dia lakukan, berbeza dengan orang-orang yang mati dalam keadaan tidak baik, akan diperlihatkan juga perkara-perkara yang dilakukan seolah-olah diperlihatkan semua keadaannya. Wallahu a'lam. Maka kalau kita banyak ibadah, maka tunjuklah keadaan-keadaan yang menyenangkan mata kita setelah menghadapi sakratul maut. Wallahu a'lam. Jelas ya? Benda Rasini? Terima kasih. Alhamdulillah. Sudah tak ada soalan dah ni, Bonda Ania. Saya Zainun, Ustaz. Betul, Bonda Okey. Ania. Bukan. Ania yang uruskan jadual, Ustaz. Oh ya ke? Okey, tak apa, Ustaz. Okey. Ada lagi tambahan, Ustaz, untuk topik kita? Saya rasa tak adalah. Kita berhenti takat dulu. Okey, baik. InsyaAllah Alhamdulillah. pada pertemuan lain lah. Okey, baiklah. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Muhammad Zukri atas perkongsian ilmu ini mengenai ziarah ke alam barzakh, iaitu alam barzakh yang membatasi antara dunia dan akhirat, yang disebut menjadi tempat persinggahan sementara bagi jasad hingga dibangkitkannya pada hari kiamat kelak. Dan semoga amalan kita diterima Allah SWT dan mendapat keberkatannya. Mohon maaf jika ada kekeliruan tutur kata daripada saya, kerana yang sempurna itu hanyalah milik Allah SWT, dan mudah-mudahan ia menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberi kefahaman buat kita semua dalam memahami syariatnya. Dan tidak lupakan juga kepada penaja sebab kita pada pagi ini, semoga dilimpahi rezeki, keberkatan rezeki dan umur buat kita semua. Dan Ustaz bagi menangguhkan majlis ini, kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Terima kasih atas jumpa. Ustaz, sama-sama. Jumpa lagi Ustaz, insya-Allah. Di lain kesempatan. Ya. InsyaAllah. Sama-sama. Ya. Ustaz. Sama-sama, jumpa lagi. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Sama. Mudah-mudahan sihat. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni kira tajuk buku Ustaz ya? Ziarah ke alam barzakh ni. Ini buku sebenarnya, tapi Kitab pengajian kan? tapi kita dah tapi seperti Bonda sebut tadi, Bonda Ania sebut, dia kata dah ada dah kitab ni, tapi saya bawa versi lain sebab kitab banyak. Imam Qurtubi ada, Imam Jalaluddin As-Suyuti ada, maka saya versi lain. Tapi tak apa, teruskan dengan Ustaz tu lah, sebab saya pun ganti je. InsyaAllah pada kelas-kelas lain, sebab ada kitab-kitab lain juga mengajar, tapi cuba keadaan kalau ada, kita akan sambung je lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.